Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang subjek pendidikan Islam tingkatan 1. Berikut merupakan guru pendidikan Islam sesi petang di SMK Jugrah. Ustaz Rahman bin Muhammad Amin, Ustaz Muhammad Najhan bin Ahmad, Ustazah Hajaz Zaidah binti Zainuddin, Ustazah Siti Zakiyah binti Basiran, Ustazah Nuraini binti Kamaruddin, Ustazah Nurul Azma binti Razali dan Ustazah Yusidaya binti Dahrumi. Jom kita berkenalan dengan subjek pendidikan Islam KSSM tingkatan 1. Dalam subjek pendidikan Islam terdapat 6 bidang pelajaran iaitu Al-Quran, Hadis, Akidah, Fiqh, Sirah dan Akhlak Islamiah. Setiap bidang ini mempunyai tajuk-tajuk kecil yang perlu dipelajari oleh murid. Kesemua tajuk-tajuk ini adalah sebanyak 30 topik. Jadual berikut menjelaskan tentang pernyataan umum standard prestasi bagi semua bidang yang ada dalam subjek pendidikan Islam. Secara ringkasnya, terdapat 6 tahap yang perlu dikuasai oleh semua murid. Tahap 1, murid perlu tahu perkara asas. Tahap 2, murid perlu menjelaskan pengetahuan tentang topik yang dipelajari. Tahap 3, murid perlu menerangkan pengetahuan dan boleh melakukan amali. Tahap 4, murid perlu menghuraikan pengetahuan dan mengamalkan. Tahap 5, murid perlu menghuraikan pengetahuan secara terperinci dan mengamalkan secara beradab. Tahap 6, murid perlu mengaitkan kefahaman pengetahuan dan kehidupan serta mengamalkan secara beradab dan istiqomah. Selain sukatan pelajaran yang terkandung dalam buku teks pendidikan Islam, murid-murid juga perlu melaksanakan penilaian asas fardu ain iaitu PAFA. PAFA ni telah dilaksanakan sejak sekolah rendah lagi dan kita akan melaksanakan juga di peringkat sekolah menengah. Saya akan terangkan sedikit berkaitan PAFA. PAFA ini merupakan beberapa perkara asas fardu ain yang terkandung dalam sukatan pelajaran pendidikan Islam, iaitu contoh seperti puasa, solat, tayamum, bab najis dan cara menyucikan dan ada banyak lagi dan ada beberapa perkara-perkara lain. Baik, tujuannya adalah untuk memastikan murid-murid ini benar-benar faham dan dapat diamalkan dan dihayati oleh setiap murid dengan betul dan sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Hari ini kita akan belajar tajuk mukmin yang bertakwa, iaitu bidang Al-Quran pelajaran pertama. Standard prestasi kita pada hari ini ialah 1.1.1 membaca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 dengan betul dan bertajwid. 1.1.2 menyatakan intisari ayat. 1.1.3 menghafaz surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 dengan betul dan bertajwid. Mari kita baca dan hafaz dengan betul dan bertajwid surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Sebelum tu, mari kita dengarkan contoh bacaan yang betul dan bertajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima
Mari kita baca dan fahamkan terjemahan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Ayat 1. Alif, Lam, Mim. Ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. Datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tentang kesempurnaannya. Menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Ayat 3, iaitu orang yang beriman kepada perkara gaib dan mendirikan solat serta membelanjakan, iaitu mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 4, dan juga orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan kitab yang diturunkan sebelum daripadamu, serta mereka yakin dengan sepenuhnya akan adanya hari akhirat. Ayat 5, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, dan merekalah orang yang berjaya. Faham tak terjemahan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 tadi? Kalau tak faham, mari kita baca intisari ayat ini. Pertama, Al-Quran merupakan kitab Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi panduan kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, tidak ada keraguan pada Al-Quran kerana Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, ciri orang yang bertakwa ialah beriman kepada perkara gaib, mendirikan solat, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada hari akhirat. Keempat, orang yang meyakini Al-Quran dan perkara gaib serta mendirikan solat dan membelanjakan harta ke arah kebaikan ialah orang yang berjaya. Ini merupakan antara ciri orang yang bertakwa. Terdapat 5 ciri yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Ciri yang pertama ialah beriman kepada perkara gaib. Walaupun kita tak dapat nak lihat perkara gaib dengan panca indera kita, contohnya seperti syurga dan neraka, dosa dan pahala. Dapat dosa, dapat, tapi kita tak nampak. Dapat pahala, dapat, tapi kita tak nampak. Itu ialah perkara gaib. Tapi walaupun tak nampak, kita kena percaya. Yang kedua ialah mendirikan solat. Ada 5 solat fardu wajib kita dirikan. Ciri yang ketiga ialah menginfakkan harta. Kita ada harta, infakkan harta kita ke arah kebaikan, ke jalan yang diredai Allah. Contohnya membina masjid, membantu anak yatim, membeli peralatan sekolah untuk orang-orang miskin ke apa-apa yang boleh memberikan kebaikan kepada umat Islam. Baik, yang keempat, beriman kepada kitab. Kitab kita, panduan kita ialah Al-Quran. Tapi sebelum turunnya Al-Quran, Allah telah turunkan beberapa buah kitab kepada Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Contohnya ialah kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Semua kitab-kitab ini wajib kita beriman. Dan yang terakhir ialah beriman kepada hari akhirat. Orang yang memiliki ciri-ciri ini semua, golongan-golongan ini akan mendapat petunjuk daripada Allah. Dan mereka ini tergolong dalam kalangan orang yang berjaya. Baiklah, untuk minggu ini, murid-murid perlu menghafal surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, salin nota di dalam buku tulis dan jawab kuis yang akan disediakan. Alhamdulillah, sudah selesai tajuk kita pada hari ini. Sedikit renungan, dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.